الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, kitab suci Al-Quran yang menyatakan segala kebenaran untuk menjadi panduan hidup kepada umat manusia seluruhnya. Oleh itu, sesiapa yang mendapat hidayah petunjuk beramal menurutnya, maka faedahnya terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang sesat tidak berpandu kepadanya,
maka bahaya kesesatan itu tertimpa ke atas dirinya sendiri. Dan engkau wahai Muhammad hanyalah penyampai, bukanlah menjadi wakil yang menguasai keadaan dan bawaan mereka. Allah yang menguasai segala-galanya. Ia mengambil dan memisahkan satu-satu jiwa dari badannya. Jiwa orang yang sampai ajalnya semasa matinya. Dan jiwa orang yang tidak mati dalam masa tidurnya. Kemudian ia menahan jiwa orang yang ia tetapkan matinya dan melepaskan balik jiwa yang lain ke badannya sehingga sampai ajalnya yang ditentukan. Sesungguhnya demikian itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir untuk memahaminya. Patutkah mereka yang musyrik mengambil yang lain dari Allah menjadi pemberi syafaat? Bertanyalah kepada mereka, dapatkah yang lain dari Allah memberi syafaat? Padahal semuanya tidak berkuasa sedikit pun dan tidak pula mengerti sebarang apapun. Katakanlah wahai Muhammad, syafaat itu semuanya hak kepunyaan Allah. Ialah yang menguasai segala urusan langit dan bumi. Kemudian kamu akan dikembalikan kepadanya untuk menerima balasan. Dan di antara keburukan orang-orang yang melakukan syirik, apabila disebut nama Allah semata-mata di dalam doa dan sebagainya, geli gelemanglah serta liar hati mereka yang tidak beriman kepada hari akhirat. Dan apabila disebut nama-nama yang mereka sembah dan puja yang lain dari Allah, mereka dengan serta-merta riang dan gembira. Ucapkanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata. Engkaulah jua yang mengadili di antara hamba-hambamu mengenai apa yang mereka sentiasa berselisih padanya. Dan sekiranya orang-orang zalim itu mempunyai segala apa jua yang ada di bumi, disertai sebanyak itu lagi, tentulah mereka rela menebus diri mereka dengannya daripada azab seksa yang buruk pada hari kiamat, setelah jelas nyata kepada mereka dari hukum Allah azab yang mereka tidak pernah fikirkan. Dan sudah tentu akan nyata kepada mereka keburukan perkara-perkara yang mereka telah usahakan. Dan mereka akan diliputi oleh azab yang mereka telah ejek-ejek itu. Masih lagi dalam penafsiran surah Az-Zumar, surah yang ke-39 pada juzuk yang ke-24, pada ayat yang ke-41 sehingga ayat yang ke-48. Selepas Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang keesaan dan kekuasaannya dan menjelaskan betapa palsunya sembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Samping Allah Taala memberi peringatan dan memberi amaran, dan Allah Taala juga mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya terus tabah kuat dalam menjalani dakwah dan menyampaikan perintah Allah. Dan kelak semua akan mengetahui kesudahan masing-masing. Maka pada ayat yang kita bacakan ini, Allah SWT menjelaskan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam akan kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepadanya dengan firman-Nya, Inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad akan kitab ini, yakni Al-Quran, linnas, untuk seluruh manusia, bil haqqi, dengan sebenar. Maksudnya ialah kami, yakni Tuhan yang memiliki segala kemuliaan dan keagungan, pemilik kepada alam semesta, menurunkan kepada engkau wahai Muhammad akan Quran yang agung ini untuk manusia, iaitu untuk manusia dan termasuk jin, dan bagi menerangkan apa yang mereka diperintahkan di dalam Al-Quran dan memberi amaran kepada mereka. Dan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran ini sifatnya benar, tiada keraguan padanya dan tiada kekeliruan, iaitu menjelaskan tentang kebenaran Islam. Kata Imam Zamakhsyari, perkataan linnas, sesungguhnya kami turunkan kepadamu wahai Muhammad akan Al-Quran ini untuk manusia, ai li ajlihim wa li ajli hajatihim ilaih, iaitu untuk
maslahat manusia dan keperluan manusia. Allah jadikan Quran ini ialah keperluan terbesar manusia. Kerana sifat manusia, mereka ini ialah makhluk yang sentiasa berhajat. Punya hajat yang tak pernah habis. Berhajat pada makanan, pada minuman, berhajat pada tempat tinggal, berhajat pada kawan. Semua hajat-hajat manusia itu dibina untuk kebaikan dia. Dia kalau dia berhajat pada sesuatu, kerana dia mengetahui itu kebaikan dia. Maka Allah menjelaskan kebaikan yang paling agung sekali ialah Al-Quran. Yang merupakan hajat terbesar manusia. Yang menjadikan mereka kenal kekufuran, kebatilan. Dan mereka mengenali kebenaran dan keimanan. Yang menjadikan mereka mengetahui matlamat hidup. Dan juga tujuan hidup. Yang menjadikan mereka mengetahui perjalanan hidup mereka untuk menuju ke akhirat. Keperluan manusia kepada Al-Quran lebih daripada keperluan mereka pada makan dan minum. Kerana apa? Kerana apa yang mereka lakukan di dunia ini akan berakhir dengan hisab di hari akhirat kelak. Dan makan dan minum tidak lagi menjadi satu kepentingan. Contoh kalau kita kata yang paling penting kat sini makan minum. Ia duduk satu fatrah, satu peringkat. Tapi makan dan minum tidak lagi jadi kepentingan bila manusia sakit. Bahkan manusia akan memusuhi makan dan minum. Ni tak boleh makan, ni tak boleh minum. Memusuhinya. Dan makan dan minum itu bukan lagi keperluan manusia ketika mana manusia mati. Dan demikian juga wang ringgit. Wang ringgit itu sampai peringkat bukan lagi jadi keperluan manusia. Bahkan bila mana mereka mati, bukan wang ringgit menjadi keperluan mereka. Dan demikian juga keluarga, manusia, kawan-kawan. Ya pada satu peringkat mereka kata perlu kawan ramai. Perlu keluarga yang besar. Sampai peringkat mereka merasakan mereka tak perlu itu semua. Apatah lagi bila mana kita berada dalam kubur. Maka Al-Quranlah keperluan mereka yang sebenar. Yang akan membahagiakan mereka dunia dan akhirat. Yang akan menjadikan mereka hidup berpanduan. Dan bertujuan. Bermatlamat. Bahkan menjadikan hidup mereka ini ada nilai dan erti. Kalau manusia hidupnya untuk makan dan minum, akhirnya nilai dan erti itu sudah hilang. Memang mula-mula tengah kita tak cukup makan, rasa makan ni paling sedap. Rasa berhibur tu paling sedap. Tapi lihat krisis manusia. Krisis manusia sebenar bukanlah krisis kebuluran, tapi ialah krisis berkait dengan jiwa. Penyakit paling ramai sekali orang sakit atas dunia ni sakit jiwa. Paling ramai. Depression, tekanan yang melanda semua manusia. Ini penyakit. Penyakit ni kalau kita dalam tekanan, apa nilai duit yang kita tengok, apa nilai kekayaan yang kita ada, pangkat tekanan. Ni Perdana Menteri pun boleh bunuh diri. Raja pun boleh bunuh diri. Dari tekanan. Maka Allah Ta'ala menyatakan Al-Quran ini linnas. Ai lihajatin nas. Untuk keperluan manusia yang utama. Bahkan ia lebih penting daripada keperluan udara yang kita namakan oksigen. Lebih perlu. Kenapa? Kerana dunia ini sifatnya ujian. Kalau kita dapat oksigen pun kita tetap mati juga. Kerana ini tempat ujian. Akhirat kelak penentuan. Maka nilai kita akhirat kelak sejauh mana kita menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Beriman dengannya. Mengikut petunjuknya. Ataupun manusia kufur dan menentangnya. Maka dia akan melihat akibat buruknya. Sebagaimana Allah akan sebut pada akhir ayat yang kita bacakan pada malam ini. Kemudian kata Allah, "Faman ihtada fali nafsih." Siapa yang mendapat petunjuk dengan Al-Quran ini. Dengannya dia mengetahui kebenaran dan melaluinya. Berpegang dengannya, maka manfaat hidayah itu kepada dirinya. Bila mereka dapat hidayah dengan Al-Quran, manfaat itu untuk dirinya. Bukan untuk Tuhan. Bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi untuk dirinya. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Siapa yang memilih kesesatan, maka kesesatan itu kembali akibat pada dirinya. Kembali. Jangan tengok akhirat, tengok dunia pun dah nampak. Bila seorang pilih kesesatan, apa jadi? Dengan mereka minum arak sepuasnya, berjudi sepuasnya. Apa jadi pada diri mereka? Dengan memilih kesesatan tersebut.
diragut kebahagiaan daripada mereka. Hilang keseronokan. Yang asal buat benda-benda yang Allah larang nak seronok, tak ada seronok. Dia cabut keseronokan tersebut. Yang ni seronok nak bersama ramai perempuan, akan hilang seronok tu. Yang ni nak seronok dengan arak, yang ni nak seronok dengan judi, hilang keseronokan. Sebab Allah tak jadikan maksiat itu sifatnya untuk manusia bahagia. Ya memang seronok seketika untuk hawa nafsu, kemudian habis. Maka kata Allah, siapa yang sesat, maka wabal, kemudaratan itu pada dirinya. Wa ma anta alaihim biwakil, wahai Muhammad, kamu bukanlah orang yang akan memaksa mereka. Kamu bukanlah orang yang bertanggungjawab atas mereka untuk mengubah mereka. Tapi kamu menyampaikannya dan memberi pilihan. Umpama seorang penjual memberi pilihan pada pembeli. Yang ni cik, barang baik. Kalau cik beli dapat sekian-sekian. Yang ni cik, barang ni kurang elok sikit. Lalu mereka membeli barang yang tak elok. Apakah nak salahkan penjual? Saya sudah diterangkan. Ni cik, kereta ni kereta baru, insya-Allah 5 tahun waranti. Enjin tak rosak. Misalnya, ni cik, ni kereta second hand. Baru ni tenggelam kat banjir baru ni. Rosak enjin sekian-sekian. Tapi kalau pakai kena banyak repair lah. Waktu mana dipilih kereta yang rosak, dia tak boleh mencela penjual. Sebab penjual dah terangkan. Celalah diri sendiri. Sebab itu disebut dalam ayat yang banyak. Innama anta nadhir wallahu ala kulli syai'in wakil. Wahai Muhammad, kamu cuma pemberi peringatan. Allah lah yang menguasai mereka. Dan ayat yang lain, fa innama alaikal balagh wa alainal hisab. Wahai Muhammad, kerja kamu menyampaikan. Dan kami akan hisab apa yang mereka lakukan. Dan ayat yang lain Allah berfirman, fadzakir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaytir. Berilah peringatan senantiasa kerana engkau pemberi peringatan. Dan engkau bukan yang menguasai mereka. Artinya, wahai Muhammad, kamu tak boleh paksa mereka. Tapi mereka yang akan buat pilihan. Cuma pilihan ini kalau kamu silap pilih, kebinasan. Kamu dah terangkan. Awak kalau pilih kekufuran, tempatnya neraka jahanam. Awak kalau pilih kekufuran, tempatnya azab yang berkekalan. Kalau pilih ketaatan, maka tempatnya syurga dan nikmat yang berterusan. Maka itu kerja baginda sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan. Dan sampai hari ini, kerja kita orang Islam menyampaikan. Tidak kita memaksa. Sehingga Allah menurunkan ayat, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Wahai Muhammad, apakah engkau akan paksa manusia sehingga mereka beriman? Tak, itu bukan kerja kamu. Dan itu juga bukan kerja kita paksa orang. Tapi kita menerangkan, menjelaskan, sejelas-jelasnya. Hujahnya, dalilnya, segala burhan, keterangannya. Sehingga tiada lagi terselindung dan tiada lagi keraguan melainkan dijawab. Mereka nak tanya tentang apa dalam Islam. Nak tanya tentang di mana roh pergi, ada jawapan. Mana asal-usul manusia, ada jawapan. Nak tanya bagaimana manusia berkembang, ada jawapan. Nak tanya kenapa kalau benar ada Tuhan, kenapa dunia ini sentiasa sengsara, sentiasa berbala. Bukankah ini bukti tak ada Tuhan, kata mereka? Kalau Tuhan, tak akanlah manusia berbala. Takkanlah manusia susah. Baik, kita kata bagaimana pula orang yang senang-senang? Bagaimana pula kamu cerita orang susah, orang lapar, itu bukti tak ada Tuhan. Bagaimana pula orang senang? Bagaimana pula orang yang kaya? Bagaimana pula orang bahagia? Itu tanda apa? Kakak itu tanda ada Tuhan. Dan Allah Ta'ala dah beritahu dunia ini tempat Allah uji. Dan ujian itu terbahagi pada dua. Ujian yang disukai oleh manusia dan ujian yang dia tak suka. Tetapi dan dua ujian ini adalah hakikat ujian Allah. Ada yang diuji dengan kesenangan. Diuji dengan suami dan anak-anak yang baik. Itu juga ujian. Ada yang diuji dengan pasangan yang tak baik. Anak-anak yang derhaka. Diuji juga. Kan namanya ujian, dia ada dua keadaan. Kesemuanya menatijahkan pada satu benda. Maka lihatlah keadilan Allah. Allah menjadikan semua manusia itu mati. Tak kiralah dia senang ke, sesenang-senang manusia mati juga. Tak kiralah dia kaya, sekaya-kaya manusia mati juga. Tak kiralah dia berkuasa, ada tentera, ada bodyguard, mati juga. Sebagaimana orang miskin mati. Sebagaimana yang muda mati. Maka itulah keadilan Allah. Dan Allah jadikan semua benda itu ada ujian. Jadi
Apa yang kamu nak tanya dalam kehidupan kamu, dalam Islam ada jawapan. Islam tak biarkan kita tertanya mana-mana, ada jawapan. Atau nanti Allah cerita tentang hakikat tidur itu sendiri Allah cerita. Bahkan hakikat bulan bintang dan segala makhluk-makhluk lain yang kita nampak dan kita tak nampak. Hakikat jin Allah cerita. Ketika manusia hanya melihat kewujudan dirinya, maka Allah beritahu ada jin. Bahkan Allah Ta'ala beritahu ada iblis dan syaitan. Suatu yang manusia tak mungkin mampu tahu dengan panca indera mereka. Maka Allah menjelaskan bagaimana makhluk ini, daripada mana diciptakan. Sebab kita kan nak tahu ni daripada mana diciptakan. Allah ceritakan jin daripada mana. Manusia cipta daripada mana. Manusia awal pertama daripada mana. Semuanya diterangkan. Oleh sebab itu bila Rasulullah bila Allah menyatakan wahai Muhammad, kamu menyampaikan. Kerana dalam Al-Quran dan dalam Islam ada setiap jawapan yang ingin diketahui oleh manusia. Tetapi dalam agama yang batil mereka tidak ada jawapan. Bahkan mereka tidak ada jawapan tentang kematian. Mati buat apa? Itu dok berpusing-pusing, mati nanti masuk balik dalam kucing, tikus jadi orang balik. Hidup. Mereka tetap nak sebut tentang kehidupan dunia. Pusing-pusing kat situ. Sebab mereka tak tahu jawapannya. Tapi Al-Quran cerita jawapan. Manusia mati, dibangkitkan, hari kiamat, dihisap, di mahsyar, semuanya. Allah cerita. Sehingga tiada sedikit pun yang tidak dijelaskan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak kami cuaikan daripada menerangkan sesuatu pun daripadanya dalam Al-Quran. Kami tak tinggalkan, melainkan kami jelaskan, kami terang. Untuk kamu dapat jawapan. Kemudian kata Allah, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mematikan manusia ketika mana sampai waktunya. Hina mautiha. Allah tak kata Allah yang mematikan manusia ketika sakitnya, ketika tuanya. Allah Ta'ala sebut Allah lah yang mematikan manusia ketika waktunya. Yang ni ketika ajalnya sampai. Dia tua ke, dia muda ke, dia sakit ke, dia tak sakit. Bila sampai waktu matinya, maka dia mati. Tak kira dalam keadaan mana. Sebab itu Allah Ta'ala sebut Allah yatawaffal anfus, mematikan jiwa-jiwa manusia hina mautiha, ketika mana sampai waktu mati dia. Jadi waktu ajal. Dan ayat yang lain Allah berfirman fa idza jaa ajaluhum, bila datang ajal mereka. Allah tak sebut fa idza jaa maraduhum, bila datang sakit mereka lalu mereka mati. Allah sebut ajal. Ajal lain, sakit lain. Berarti bukan makna orang sihat tak mati. Bukan makna orang sakit itu mati. Ramai mana orang yang sakit yang diziarahi, yang menziarahinya mati dulu. Yang diziarahi masih belum mati. Ziarah punya ziarah, yang ziarah ni mati. Ramai mana? Orang-orang yang dilihat sihat tapi mendahului orang-orang yang diketahui sakitnya. Kita dengar orang ni cerita 3 serangkai ada belaka. Ada belaka tapi tak mati lagi dia. Panjang umur dia sampai 60, 70. Yang kata sihat ni mati dah. Itu antara mukjizat Al-Quran. Allah Ta'ala tak pernah sebut bahawa Allah yang mematikan manusia ketika sakitnya. Supaya kita faham kaedah ataupun undang-undang mati dia tak berkait dengan sakit. Bukan ramai manusia lebih yang mati disebabkan bukan sakit berbanding sakit. Tuan-tuan, datang tsunami sekali ragut 300,000. Datang gempa bumi kat Turki sekali ragut 50,000. Datang malapetaka yang besar-besar ini berbanding sakit itu sendiri. Datang malapetaka habis mati. Ratus ribu, mungkin juta yang mati. Maka ini menunjukkan tentang kematian itu berupa ajal. Wallati lam tamut fi manamiha, dan yang tidak mati ketika mana tidurnya. Baik, di sini Allah nak beritahu tidur ialah satu proses mati. Kerana ia satu proses di mana roh berpisah daripada jasad. Dalam definisi kematian ialah berpisahnya roh daripada jasad. Cuma mati berarti berpisah secara mutlak. Tidak lagi roh itu berada dalam jasad. Adapun tidur, roh ini juga berpisah. Dan berlaku kematian kecil dipanggil. Dipanggil al-mautatus sughra, kematian kecil.
Bila datang kematian besar dia al-mautatul kubra, mati besar. Roh ini wa imma Allah Taala pulangkan ke jasad untuk dihidup balik. Wa imma Allah menahan roh ini daripada masuk ke jasad, maka dia pun mati. Sampai mana orang mati ketika tidur? Tidur mati. Gerak-gerak tak sedar. Bahkan kita pun bila kita lalui zaman Covid, bila sebut je doktor nak tidur kan, habis. Orang dah fikir, tidur kan? Kerana tidur satu proses mati kecil. Wa imma Allah kembalikan atau tidak. Orang-orang kalau sakit, ni, kalau tengah cedera, bila dia nak tidur, dia gerak. Jangan tidur, jangan tidur. Tak bagi tidur. Kan tidur satu proses rohnya akan berpisah. Mungkin dikembalikan, mungkin tidak. Jadi apa yang disebut dalam huraian tafsir ini, bila Allah sebut, fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Lalu Allah memegang roh yang Allah tentukan dia akan mati. Wa yursilul ukhra, dan melepaskan roh yang tidak ditakdirkan dia akan mati. Ila ajalin musamma, pada satu tempoh yang dikehendaki. Jadi kalau orang tu bangun dari tidur, bukan maksud dia tak mati lagi. Dia berikan lagi untuk tempoh dia hidup. Nanti dia tidur, roh dia pegang lagi. Kalau Allah menghendaki dia mati, Allah tahan roh tadi. Tak akan kembali pada jasad. Tak akan kembali. Kalau Allah Ta'ala tidak mau dia mati, Allah lepaskan roh tadi untuk kembali ke jasadnya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Cerita ini kata Allah. Ayat ini, kebesaran ini menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir. Kata bila kita menyebut mati ini ataupun tidur adalah mati. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat tidur ini. Bila kita diajar waktu mana kita tidur, apa yang perlu kita buat? Diriwayatkan dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza awa ahadukum ila firashihi falyanfadduhu bidakhilati izarihi." Falyanfadhu bidakhilati izarihi fa innahu la yadri ma khalfahu alayhi thumma liyaqul bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Maksudnya, bila seorang hendak tidur, maka hendaklah dia mengebas-ngebas hamparan tidurnya. Kan dia tidak mengetahui apa yang ada padanya. Dia sampai tidur, dia kena kebas-kebas dulu. Maksudnya, dia punya katil, bantal dikebas dulu bantal. Mungkin ada serangga. Dia punya, kita katakan, kain selimut dia, kain cadar dikebaskan dulu. Fal yang fathu, artinya kuat sesuatu, ketuk-ketuk dulu. Kalau ada binatang, dia keluar. Kerana dia tidak mengetahui apa yang ada padanya, kata Rasul. Kemudian dia berkata, dia berdoa, Bismika Rabbi wada'tu jambi. Dengan nama Tuhan, dengan nama Engkau wahai Tuhanku, aku membaringkan tubuhku. Wa bika arfa'uhu. Dengan namamu aku membangunkan tubuhku. In amsakta nafsi farhamha. Ya Allah, kalau Engkau pegang rohku dan mentakdirkan kematian, maka rahmatilah dia. Wa in arsalta, dan kalau sekiranya Engkau lepaskan roh ini, fahfazha, maka peliharalah dia sebagaimana dipelihara hamba-hambamu yang soleh. Dan hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana baginda nak tidur, maka Rasulullah akan membaca doa, Allahumma bismika amutu wa ahya. Dengan nama Allah, aku mati dan aku hidup. Dan riwayat yang lain, bismika Allahum ahya wa amut. Bismika Allahumma ahya wa amut. Ada caranya baca bismika Allahumma ataupun Allahumma bismika amutu wa ahya. Semua boleh. Ahya dulu boleh, amut dulu boleh. Dengan nama Allah aku mati dan aku hidup. Dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Dan bila mana Rasulullah bangun, Rasulullah membaca doa, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Maha suci Allah yang menghidupkan kami sesudah mematikan kami. Maknanya ialah tidur ni mati. Bila kita tidur sebenarnya, kita berada dalam proses kematian kecil. Roh dipegang. Dan boleh jadi jantung kita berhenti. Mungkin berhenti seketika. Ini ada satu kajian mereka buat ketika mandi tidur, betul. Dia kata jantung itu berhenti untuk satu tempoh, berapa second.
Dia adalah berapa second dia. Dia buat kajian di satu universiti. Dia tengok orang ni tidur apa berlaku. Sepanjang tidur. Pakai wire-wire semua. Dalam berapa detik, rupanya berhenti jantung dia. Untuk menunjukkan boleh berlaku kematian. Boleh berlaku kematian. Kita ingat tidur biasa-biasa. Jangan. Tidur tu boleh buat kematian. Dia adik-beradik kepada kematian. Sebab itu dikatakan bahawa an-naum akhul maut. Tidur saudara mati. Sebab kalau kita tengok orang tidur, orang mati, apa beza dia? Beza orang tidur dia bangun. Orang mati tak bangun-bangun. Tengok sifat sama. Ya, tak boleh buat apa. Tangan tak boleh angkat. Kadang-kadang dia tak sedar. Dia pun tak dengar apa-apa. Dia terpisah daripada roh. Dia terpisah daripada alam nyata. Dia kalau dia tidak terpisah, berarti dia belum lena. Kita kalau tidur mula-mula dengar isteri kita goreng kat dapur. Lepas tu dah tak dengar. Maknanya dah tidur. Kita dah berada alam lain. Sebelum tidur macam bau je apa ini masak. Bila tidur dah tak bau. Telinga tak dengar, hidung dah tak bau, mata dah tak dapat melihat, akal dah tak boleh fikir. Stop. Lalu kita berada pada satu alam lain. Alam lain, bukan lagi alam tu. Walaupun kita keliling. Keliling orang kat kita, tapi kalau kita tidur, kita terpisah daripada mereka. Itu bukti kita tak ada roh. Kalau kita masih ada roh, kita masih dengar. Kalau tuan-tuan sambil tidur, tuan-tuan masih dengar orang bercakap, tuan-tuan masih dapat dengar orang berjalan, berarti roh tu tak keluar daripada badan. Roh itu ada bersama dengan kita. Dia belum. Tapi bila dia keluar saja, kita dah tak dengar apa-apa. Lihat ajaibnya tidur. Ialah kematian. Dan Allah sebut dalam Quran ini. Allah yang menjadikan seorang itu tidur, wa imma dipegang rohnya, faqada 'alaihal maut, berarti ditentukan kematian. Atau dilepaskan rohnya, maka diberi lagi peluang untuk hidup satu tempoh masa. Jadi ayat pertama nak terangkan tentang hakikat mati dengan sebab ajal. Satu. Yang mematikannya ialah Allah. Bukan sebab Allah. Yang ketiga, tidur itu ialah mati. Pergerakan roh. Allah boleh menghidupkan manusia dengan melepaskan kembali rohnya sewaktu tidur atau memegangnya. Maka berlaku kematian. Jadi ini rahsia terbesar Allah cerita. Lama ni mana ada orang kaji tidur-tidur ni apa benda. Kita cuma fikir tidur. Yang kita sebut Al-Quran menerangkan semua. Sebab tu kalau kita baca Al-Quran, bukan sekadar tentang kejadian manusia dan perkembangannya. Dari muda sampai ketua, sampai nyanyuk. Bagaimana Allah sebut dalam surah Yasin. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Siapa yang kami panjangkan umur, dia akan kembali kepada peringkat kanak-kanaknya, perangai dia. Kami jadikan dia jadi perangai kanak-kanak. Siapa yang Allah panjangkan umur dia, dia akan kembali berperwatakan kanak-kanak. Rambutnya mula gugur, giginya mula jatuh, dia dah mula tak boleh jalan, macam baby. Tak boleh jalan. Dia mula menangis dan tak ada lagi bahasa dia. Bahasanya tu mentangisan. Tuan-tuan tengok bila orang tu dah tua, akhirnya dia tak boleh cakap apa, dia cuma menangis. Mula pakai pampers, macamlah kanak-kanak pakai pampers. Mula didukung, macam kanak-kanak didukung. Ini Allah sebut dalam Quran. Yang dah tua bangka, Allah kembalikan dia pada zaman nyanyuk dan kanak-kanak. Dalam surah Luqman Allah sebut tentang nyanyuk. Dan surah Yasin Allah menyebut tentang watak kanak-kanak. Tentang atwar, peringkat-peringkat manusia semua. Bahkan Allah Ta'ala cerita tentang peringkat alam ni sendiri. Alam ni bagaimana tercipta. Yang mereka sebut teori Big Bang yang disebut oleh Allah dalam Quran. Berlaku letupan yang kuat sehingga membentuk bumi dan planet-planet. Allah sebut dalam Quran. Dan bagaimana planet ini diciptakan, malam dan siang diciptakan, bumi dan langit diciptakan. Prosesnya. Maka semua benda yang saya katakan yang kita nak tahu dalam jawapan hidup dunia ada, apatah lagi jawapan akhirat yang dengannya Al-Quran nak suruh kita bersedia. Ya dunia pun Allah dah bongkar, semua nak tahulah, minat tahu manusia pertama, apa, siapa isterinya, Allah cerita semua. Manusia pertama duduk kat mana pun Allah cerita. Sebab kita akan tertanya-tanya, ni manusia pertama duduk kat mana? Allah cerita duduk kat mana. Dan Allah cerita bagaimana ditipu oleh iblis. Bagaimana turun ke dunia. Dan bagaimana dunia ini berkembang. Sebagaimana yang terlebih penting Allah cerita tentang akhirat. Tempat manusia kembali semuanya. Kemudian kata Allah, sesudah menyebut tentang Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah Ta'ala lah yang menghidupkan dan mematikan. Kemudian Allah mencela orang-orang yang menyembah berhala dengan firman-Nya.
Amittakhadhu min dunillahi syufa'a. Apakah mereka menjadikan selain daripada Allah itu pembantu-pembantu mereka? Apakah yang disembah lain pada Allah boleh membantu mereka? Qul, katakan pada mereka wahai Muhammad, awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Bukan mereka tidak memiliki sesuatu pun. Yang dikatakan berhala-berhala ini boleh beri syafaat, mereka tidak memiliki sesuatu pun. Wahai Muhammad, katakan pada mereka, orang-orang yang menjadikan berhala sebagai pembantu-pembantu mereka, berhala itu tidak memiliki sesuatu pun. Apakah kamu tak ada akal untuk berfikir? Kita bagaimana nak beri syafaat sesuatu yang mereka cipta sendiri, buat sendiri? Suatu yang kita dah sebut dalam dalil, dua dalil tentang ketuhanan. Yang pertama, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Bukan berhala ini. Siapakah yang boleh mendatangkan mudarat dan manfaat? Bukan berhala ini. Bagaimana dia boleh membantu kamu? Kemudian kata Allah, Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah milik Allah syafaat. Segala pertolongan itu milik Allah. Wa imma Allah sendiri nak tolong, wa imma Allah izinkan hamba-hambanya memberi syafaat. Itu milik Allah secara mutlak. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Siapa pun tidak boleh beri syafaat melainkan dengan izin Allah. Asal syafaat ini milik Allah semua. Maka Allah Ta'ala akan beri mengikut apa, mengikut siapa yang Allah inginkan dan Allah redai. Yang perlu kita tahu bahawa Allah sekali-kali tak akan beri syafaat kepada orang kafir. Satu. Yang kedua, Allah sekali-kali tak akan menjadikan orang kafir penerima syafaat. Dua. Pertama, Allah sekali-kali tak akan beri syafaat kepada orang kafir. Tak akan. Yang kedua, Allah sekali-kali tak akan menerima sesuatu yang disyafaatkan untuk orang kafir. Tak boleh. Syafaat hanyalah kepada orang beriman, kepada orang beriman. Itulah fungsi syafaat. Orang beriman kepada orang beriman. Sama ada mereka yang melakukan dosa besar. Yang dosa besar, sebagaimana disebut dalam hadis. Syafaati li ahli al-kabairi min ummati. Syafaatku untuk umatku yang buat dosa besar. Aku simpan syafaat aku. Untuk umatku yang paling teruk sekali yang buat dosa besar. Aku akan syafaatkan mereka. Menunjukkan bahawa semua orang yang ada agama ataupun yang ada iman, sekecil mana pun layak mendapat syafaat. Bila dapat syafaat, maka itu berkait urusan Allah Ta'ala. Kerana Allah yang izinkan. Allah mulakan syafaat itu kepada para Nabi. Dimulakan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah akan beri syafaat sebanyak yang dia nak syafaat. Maka diikuti dengan Rasul-Rasul yang lain. Kemudian diikuti dengan Nabi-Nabi yang lain. Dan kemudian diikuti orang yang terbaik di kalangan umat Muhammad. Kemudian di kalangan umat Muhammad. Kemudian orang yang terbaik di kalangan umat-umat yang lain. Kemudian orang yang terbaik di kalangan orang-orang yang baik di kalangan mereka. Jadi secara ranking, yang pertama diizinkan beri syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua diikuti Rasul-Rasul yang lain. Kemudian Nabi-Nabi. Kemudian yang terbaik di kalangan umat Muhammad. Yang terbaik sekali. Abu Bakar, Umar, Uthman, sahabat-sahabat. Kalangan tabi'in dan sebagainya. Kemudian di kalangan hamba-hamba yang soleh di kalangan umat Muhammad. Orang beriman sesama mereka. Memberi syafaat. Dah habis orang beriman, maka syafaat kepada orang terbaik di kalangan umat terdahulu. Siapa yang terbaik di kalangan umat terdahulu. Kemudian orang-orang soleh di kalangan umat terdahulu. Dan last sekali, tutup pintu syafaat. Maka tinggal lagi ialah apa yang disebut sebagai kurniaan Allah yang terbesar. Allah, kita tak kata Allah beri syafaat. Kita kata Allah memberikan rahmatnya pada hamba-Nya. Bila Allah Ta'ala berfirman. Bila semua orang dah guna syafaat, semua. Tapi masih berbaki orang-orang tertentu yang ada iman tapi yang dalam neraka. Masih berbaki. Ketika itu Allah berfirman kepada malaikat. Akhriju man kana fi qalbihi misqalu habbatin minal iman. Keluarkan siapa sahaja yang ada iman walau sebesar biji sawi. Itu terakhir sekali. Maka dikeluarkan semua orang ada iman walau kecil mana iman dia. Ketika itu orang kafir berkata, Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Kalau kami dulu kat dunia, Islam saja pun dah cukup. Kalau dulu kami kat dunia, Islam saja pun dah cukup. Sebab apa? Nampak keluar.
Asalnya mereka kata, apa beza kamu dengan kami, sama-sama dalam neraka. Kamu kata kamu ada kelebihan, ada iman. Apa beza? Akhirnya Allah tetap akan membezakan orang yang ada iman walau sekecil mana pun dengan orang kafir. Supaya kita tahu mahalnya iman tu. Iman mahal. Siapa pun ada iman kecil pun iman dia berbeza dengan orang kafir. Di sisi Allah. Pada pandangan Allah. Walaupun kita kata, Ustaz, macam sama je Ustaz. Orang puasa dia tak puasa. Macam sama je dengan orang kafir. Sekian-sekian, iaitu di sisi pandangan kita. Tapi tidak di sisi Allah. Sebab tu kita bila berhadapan dengan orang macam ni yang langgar perintah Allah, kita tak boleh over sangat. Kita suruh dakwah, bukan hukum dia, dakwah. Dan memberi amaran pada dia, tapi kita tak hukum. Kita tak kata kamu ni ahli neraka. Kita tak boleh cakap macam tu. Bagaimana mereka ada iman? Sebab nilai mereka tetap mulia. Kan itu orang beriman ni tuan-tuan. Walau sekecil mana iman, last kali dia fikir taubat. Orang tak ada iman, mana fikir taubatnya? Kalau orang kafir nak fikir taubat apa? Orang beriman last kali dia fikir betapa teruknya dia hidup. Menyesal dia. Penyesalan Tuhan dia sebelum dia mati. Kemudian kata Allah, lahu mulkus samawati wal ard thumma ilaihi turja'un. Kerana Allah lah pemilik langit dan bumi, dan kepada Allah kamu semua dikembalikan. Wa idza dzukirallah, lalu Allah menyebut satu lagi sifat orang kafir. Tadi sifat dia menjadikan berhala sebagai syafaat. Allah dah sebut. Ini dakwaan palsu dan ini adalah angan-angan palsu mereka. Lalu Allah menyebut watak orang kafir, wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Bila disebut nama Allah, mereka menjadi marah. Ishma'azzat, dan terjemahan kita sebut geli gelemang. Ishma'azzat dia tak suka. Tak suka. Disebut nama Allah. Dan sebab tu kita tengok cerita watak orang kafir ni tak suka sebut nama Allah. Dengar azan ni tak suka. Dia bising tak apa. Sebut azan yang sekejap tu, oh bising-bising. Sehingga di China mereka mengharamkan laungan azan. Itu ni wilayah Xinjiang. Wilayah Xinjiang yang China takluk, asalnya dia lah negara Turkmenistan. Dia takluk dan membentuk China. Dan orang-orang Uyghur di situ, mereka berbahasa Turki ataupun berbahasa Turki, bahasa yang lain daripada bahasa Cina. Oleh kerana negara Xinjiang ini minyak banyak. Pada zaman Mao Zedong dia tawan. Dan dicuba menjadikan wilayah ini wilayah sebagaimana beridentiti Cina. Tapi mereka ni Muslim. Lalu apa yang mereka buat? Bermula tahun 2019, bahkan sebelum itu. Mereka memaksa semua cukur janggut. Tentang dulu kalau tengok kat Xinjiang tahun 2016, orang ada janggut. Sekarang tak ada. Dan memaksa jangan berpuasa. Datang Ramadan diharamkan puasa. Dia pastikan semua Islam makan. Dan mesti bela babi. Mesti jual babi, jual arak. Mesti. Negara Xinjiang letak semua bendera Cina. Tak boleh angkat bendera Xinjiang. Yang orang Islam di situ lebih kurang 21 juta orang. Dulu saya baca dulu saya 18 juta. Yang terkini 21 juta. Ada di antara ahli banci menyatakan 100 juta umat Islam di Xinjiang. Mereka buat satu camp besar, kurang orang Islam, berjuta orang Islam dikurung. Sehingga masjid-masjid hari ni, kalau kita pergi tak ada orang sembahyang. Kerana dikunci, tak ada benar sembahyang. Azan tak boleh, sembahyang tak boleh. Bila ditanya, mereka kata sebab kami nak membendung fahaman ekstremis. Kata sebab bila azam tu fahaman ekstremis. Tapi demikian Allah cerita, orang kafir ni dia benci dengan nama Allah. Azam pun mereka benci. Orang Islam boleh terima mereka bising dengan main mercongnya. Boleh terima dibising dengan upacara agama mereka. Tak ada masalah, sila. Mereka nak bunyikan loceng gereja, loceng kuih. Kita tak ada masalah. Islam membenarkan. Tapi bila sampai keadaan Islam, mereka minta slow lah, mic. Jangan bunyilah. Walau mereka sebising-bisingnya. Kalau kita baca sejarah Islam, apa dalam satu kitab namanya Syurul Umariyah, Syarah Umar Al-Khattab. Bila Umar Al-Khattab menulis surat bagi kepada governor-governor Islam untuk memberi suatu, kita katakan, perkeliling kepada agama-agama lain. Antara disebut kepada gereja. Bunyikan loceng sesuka hati kamu nak, tapi jangan bunyi loceng ketika mana azan berkumandang. Itu je syarat. Kalau kamu nak bunyi loceng, bunyilah.
tapi bukan waktu azan berkumandang. Sebab orang Kristian ataupun lain, mereka tak ada suatu istilah bunyi loceng waktu ni, tak ada. Suka dia lah. Kita tak boleh suka kita nak azan. Kerana azan itu pada waktunya. Pada waktunya baru kita azan. Belum masuk waktu, kita tak boleh azan. Kita kena jaga peraturan azan. Tapi Allah Ta'ala tunjuk, orang kafir memang mereka akan benci kalimah Allah. Mereka amat takut. Sebut je nama Allah takut. Baca Quran dia takut. Buka lagu bising macam apa tak apa. Mereka takut. Mereka nak biar lagu tu bengik kat telinga, pecah telinga pun tak apa. Tapi kalau dengar Quran, orang marah. Kenapa buka Quran? Apa salahnya buka Quran? Untuk mereka dengar. Bukan memaksa mereka masuk Islam, dengar. Sebagaimana mereka perdengarkan kita lagu heavy metal ke apa, kita tahan je telinga. Tuan-tuan pergi airport, lagu apa tak buka? Buka belakang. Pergi kedai kopi, habis lagu buka. Tengok tuan dia Jawa. Lagu Italia ada apa? Bengik telinga kita. Tuan, benda-benda seumpama itu bila diperdengar je ayat-ayat Allah, dia dengar je kalimah Allah, datang kebencian manusia. Maka ini watak orang kafir. Allah sebut ini. Disebut nama Allah, mereka isma'azzat. Qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Isma'azzat, marah, geli, gelemang, benci. Itu perkataan isma'azzat. Kemudian kata Allah, wa idza dzukira alladzina min duni, tapi bila disebut selain daripada nama Allah, idza hum yastabshirun, mereka pun gembira, tenang. Sebut nama Allah tak boleh panas. Sebut lain pada tu tak apa. Yang saya katakan kalau muzik ni tak faham benda pun okey. Ni meniru setan pun tak apa. Tapi bila mengajak pada Allah, mereka marah. Ini jiwa orang kafir. Kemudian kata Allah, Qulillah, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Ya Allah, engkau lah yang menghukum dengan adil di antara hamba-hambamu dengan apa yang mereka perselisihkan. Tak apa. Hari ini kamu benci kata-kata Allah, nama-nama Allah, Allah yang akan menghukum kita. Nama yang kamu benci itulah nama yang akan menghukum kamu, yang memiliki akhirat. Kemudian kata Allah, walau anna lilladzina zalamu, dan pada hari itu, ini pada hari kiamat kelak, waktu Allah memutuskan hukumannya, walau anna lilladzina zalamu, kalau sekiranya bagi orang-orang yang zalim di kalangan mereka itu ada kekayaan ma fil ardi jami'a, seluruh bumi ini, wa mithlahu, dan seumpamanya, laftadau bihi min su'il azab yaumil qiyamah, pasti mereka akan menebus dengan segala harta tadi azab Allah pada hari akhirat kelak. Bila Allah cerita, orang kafir benci nama Allah, untuk disebut. Kemudian Allah menceritakan, wahai Muhammad, tak apa, katakan pada mereka yang ciptakan langit dan bumi ni Allah, yang tahu perkara yang gaib dan nyata itu Allah, dan yang akan menghimpunkan kamu akhirat kelak dan memutuskan hukuman itu Allah. Dan ketika itu kamu, wahai orang kafir, kalau sekiranya kamu punyai dan memiliki kekayaan sebesar dunia ini dan seumpamanya, pasti kamu cuba untuk menebus daripada azab Allah yang dikenakan kepada kamu. Tapi hari itu dah tak berguna. Wa badalahum minallah, hari itu kata Allah, akan ternyatalah bagi kamu wahai orang kafir apa yang tak pernah kamu sangkakan. Ingat ke tak ada akhirat? Kamu tak pernah. Ingat ke tak ada azab? Ingat ke kami tak dihukum? Ingat ke kami tak hisap? Macam hari ini mereka menafikan. Mana ada kiamat? Mana ada hisap? Mana ada syurga? Mana ada neraka? Lalu kata Allah pada hari akhirat kelak, badalahum, akan nyatalah kepada mereka tentang perkara yang Allah Ta'ala dah sebut, malam yakunu yahtasibun, sesuatu yang mereka tak sangka-sangka. Wa badalahum, dan nyatalah pada hari itu bagi mereka sayyi'atu ma kasabu, kejahatan-kejahatan yang mereka buat. Mereka duk ingat kejahatan mereka kat dunia dahulu habis kat situ je. Tak. Hari ini dibentangkan ke semua kejahatan mereka. Tak sangka mereka kejahatan itu dibentangkan. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan mereka dikelilingi oleh azab yang dahulu mereka persenda-sendakan. Allah menyebut dalam ayat ini bahawa orang kafir yang hari ini mereka tolak semua yang berkait dengan akhirat. Mereka tolak semua dalam perkara yang berkait dengan amanah Allah. Kelak mereka akan zahir pada mereka sesuatu yang tak pernah mereka sangka. Akan zahir kejahatan mereka yang dahulu mereka lakukan, dan akan mengelilingi mereka azab Allah yang dahulu mereka persendakan. Ini amanan Allah. Dan ini peringatan keras Allah Ta'ala kepada orang-orang yang tidak mau beriman. Yang tidak mau menyebut nama Allah dan diperdengarkan nama Allah ke atas mereka. Sedang menanti mereka
apa yang pasti yang tak pernah mereka sangka. Akan zahir segala kejahatan mereka. Dan akan mereka dikelilingi oleh azab dan kemurkaan Allah SWT sebagaimana sifat mereka yang suka mempersedia-sediakan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.